Pengurusan masa. Tips pengurusan masa yang efektif. Kita akan mula selepas ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syariman Yusof. Welcome to my YouTube channel. Minat berkaitan dengan personal finance, tips-tips kewangan dan keusahawanan. Sila tekan subscribe dan loceng supaya tidak terlepas apa-apa video selepas ini. Pengurusan masa. Sebab apa penting nak uruskan masa? Always remember, walaupun kita lena, jam loceng kita tak pernah reda. Tik, tik, tik. Walaupun kita nak berehat, jam tak pernah berehat. Orang yang gagal untuk merancang, sebenarnya dia merancang untuk gagal. Sebabnya, dia ikut flow. Dia hanya follow the flow. Contoh kita ambil sahabat kita Abu. Dia mulakan perancangan dia daripada Januari sampai ke Jun. Dia kerja selama 6 bulan, buat benda yang sama, ikut rutin. Dia gagal untuk merancang masa dia. Akhirnya, dia sedar selepas 6 bulan, income dia tak naik-naik. Berbanding dengan bakar, dia mulakan perjalanan dia Januari sampai Jun selama 6 bulan. Dan dia sedar dan dia take charge. Dia perlu kontrol masa dia. So, dia mula merancang ikut priority dia. Bila dia buat benda yang penting dahulu dan dia tahu yang mana perlu dikemudiankan, maka dalam masa 6 bulan dia berjaya untuk double up the income. Perbezaan dia buat benda yang produktif sebelum benda yang non-produktif. Tips yang pertama, hari ini lebih baik daripada semalam. So, mula merancang hari kita bukan hari ini, daripada semalam. Sekurang-kurangnya 1 hour sebelum kita nak pergi lena tu, kita korban sikit, kita duduk cari tempat yang selesa, ambil scraping paper atau kita punya planner yang sedia dah ada. Okey, kita start prioritize mengikut apa yang produktif, apa yang paling dekat dengan hati kita. Kita start dengan benda yang mulakan hari kita dengan happiness. Contoh, kita ada kerja pejabat, backlog dan sebagainya, berbanding dengan jumpa orang buat kerja yang more produktif, iaitu hari-hari keluar jumpa orang. So, kita merancang, pagi pukul 9 sampai 10 nak jumpa dengan siapa. Selepas tu, rehat, jumpa dengan siapa. Berbanding, pagi kita dah selesai semua perkara ni yang dekat dengan hati kita, yang make kita more happy. Kemudian baru kita merancang untuk bahagian pemasaran dan lain-lain. Tips yang kedua, menulis. Sebab apa kita perlu menulis? Bila kita dah fikir one night before that, bila kita tak menulis, kesan dia untuk nak achieve lebih kurang dalam 20% sahaja. Kalau kita nak increase kepada 40%, kita kena start menulis. Bila kita dengan memikir sahaja, the ideas in our head only, tak ada dalam action. So, macam mana letak action? Cari paper atau planner kita, start menulis. Bila kita start menulis, is action. That means body kita must start participate, bukan sekadar mind kita sahaja. Bila start menulis, contoh dia, kita ambil cikgu. Cikgu nak mengajar esok pagi. So, bila dia nak mengajar pagi, dia ada tools, props dan sebagainya. So, pukul 9 pagi, dia dah start dah nak mengajar dan sebagainya. Dia dah start prepare dia punya props, okay, dia punya slide, okay, apa yang dia perlu cakap, berapa latihan yang perlu bagi. So, apa feedback yang perlu dia dapat daripada sana, kepada dia move on kepada next. Tips yang ketiga, dah tulis, dah merancang, sekarang masanya untuk kita monitor balik. Kita nak susun balik dekat mana yang mana perlu buat dahulu. Okey, kita dah rancang, ni kita dah start, dah masuk office. Nombor 1 kita dah buat, nombor 2 dah buat, tiba-tiba dapat call in. Oh, nombor 4 ni yang urgent dahulu perlu selesai sebelum lunch hour. So, kita dahulukan yang nombor 4. Kemudian kita kemudiankan. So, bila dengan cara macam ni, kita start susun, kita punya keperatusan untuk capai benda tu jadi 80%. Tips yang keempat, monitor dan start reward diri kita. So, kita dah start monitor, dah start susun. Bila kita achieve perkara-perkara yang kecil, kita start reward kepada diri kita. Contoh, kita dah buat perkara pagi, dah selesai everything apa semua, kita ambil rehat sebentar. So, orang yang suka makan dessert, makanlah dessert. Orang yang suka tengok movie, short movie tu, tengoklah short movie. Atau lagu-lagu yang bawa kita selesa, rasa happy. So, buat satu-satu benda yang boleh reward diri kita sebelum perkara ke seterusnya. Kesimpulan, saya nak share satu cerita. Dalam satu perkampungan, ada 2 orang member. Nama dia Dam dengan Dom. So, mereka duduk dekat gunung, tempat yang tinggi lah.
So nak ambil air kena turun mai sungai. So satu hari sahabat ni dah ambil belajar everything apa semua, dia nak ambil kerja kan. So dia cari peluang. Ramai orang turun bawah, dah tua, anak-anak muda apa semua nak ambil air, nak pergi ke atas. Why not? Kita yang supply air ni, iaitu pergi bawa baldi, turun ke bawah bukit, ambil air hari-hari. Kita bawa naik atas, rumah ke rumah. Okey. Dan si Dam dengan Dum bersetuju. Dam ni dia orang biasa-biasa je lah, saiz dia kecil-kecil kan. Si Dum pula, dia saiz dia besar. So dia terfikir, oh satu hari aku boleh isi air baldi 2, kiri dan kanan. Saiz dia kecil, sebenarnya aku boleh angkat lebih. Bila aku angkat lebih, aku boleh dapat air yang lebih banyak. Bila air yang lebih banyak, aku jual, aku boleh dapat duit yang lebih banyak. So dia berfikir untuk nak hardworking. Yang seorang sahabat lagi tadi saya cakap tu, si Dam, dia fikir tak perlu aku nak bagi semua aku punya energi kepada satu tempat. Why not aku invest energi yang aku ada lebih ni untuk pergi beli pipe dan buat kerja tukang untuk siapkan satu pipe system yang boleh sampai kepada hujung tempat yang kita perlu, untuk semua orang boleh datang dan ambil. So si Dum ni bergelak dekat Dam. Apa orang duk pergi buat kerja tukang-tukang ni semua, tak perlulah. Kita ni boleh buat lagi bagus yang benda, lagi hardworking, lagi cepat kita buat duit. So masa pun berlalu. Orang kampung pun tolong gelak dekat Dam tadi. So Dum ni dia dah start enjoy dia punya life. Sebab dia ada duit lebih, dia ada masa yang lebih, dia ada energi yang lebih. Dia buat apa? Dia start spend duit tu, beli kenderaan yang lebih besar, dia beli rumah yang besar, renovation, dan start enjoy the meal yang lebih baik. So dalam keadaan ni, Dam tadi dia banyak berusaha untuk nak siapkan pipeline tadi. Come to dah satu age, kita dah tak boleh kerja dah macam mana kita kerja zaman dulu. Masa umur 18 tahun kita kerja dengan umur 38 tahun kita kerja, ada perbezaan. Setuju? So dah main satu masa ni, si Dum dah start rasa penat, dah tak boleh dah bawa dah air dah macam dulu, dan dia mula start rehat. Bila dia start rehat, income dia start drop, productiveness dia start kurang berbanding dengan Dam tadi. Dam buat apa? Dia dah buat piping system, benda tu pun dah siap, ya ambil masa. Dia hard working dan smart working, maka air tank tadi dia start flow. Dia boleh duduk depan nak kutip duit, okay, nak berapa liter apa semua, tolong buka pipe sahaja. Ini dipanggil passive income. Dua-dua duduk di satu perkampungan yang sama, mula dengan idea yang sama. Perbezaan dia tadi, Dam tadi, dia tahu apa itu produktif. Dia susun dia punya masa, dia susun dia punya energi, dia susun dia punya resources untuk dapatkan passive income berbanding dengan Dum tadi. Jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.